Question 1. A progressive wave is described by y is equal to tan sine 2 pi minus pi x. Sine 2 pi t minus pi x, where x and y are in centimeter and t in second. So the question asks us to calculate the amplitude, A besar, wavelength, simbolnya lambda, angular frequency, simbolnya omega, frekuensi, simbolnya f, period, simbolnya t besar, and wave, speed of wave, v. So nak buat macam mana? Kita samakan persamaan ni dengan persamaan arm progressive wave. Apa dia persamaan arm progressive wave? Y is equal to amplitude sine kurungan kita ada angular frequency darab dengan time plus minus, so kat sini minus, yang ini kita ada apa, wave number dan x. Okay, so sama ke je lah. So amplitude macam mana? Ni dia amplitude. So nombor 1, amplitude sama dengan 10. 10 je tak cukup. 10 apa? Tengok dalam soalan dia bagi unit. Ya, bila tulis persamaan progressive wave mesti ada where x and y are in centimeter ke meter ke, ikutlah soalan tu, and time in second. So kalau macam ni amplitude kita 10 centimeter. Itu. Okay, next. Wavelength. Wavelength nak ambil kat mana? Wavelength ambil kat mana? Kita ambil dekat sini, ya. Wave number. Sebab apa ambil kat wave number? Sebab dalam wave number tu ada wavelength. Daripada persamaan, wave number sama dengan pi. Apa formula wave number? 2 pi bahagi wavelength sama dengan pi. Itu dia formula wave number. So kita gantikan, kita bawa elok-elok. So 2 pi bahagi pi, so boleh potong. So kita dapat 2. 2 apa? Sekali lagi tengok dalam question. 2 apa? 2 cm. So 2 cm. Okay, next. Dia nak angular frequency. Angular frequency pula ambil kat mana? So, ambil direct je lah. Macam ni. Daripada persamaan. So, kita ada angular frequency is equal to, dalam persamaan apa? 2 pi. Okay, macam ni je tak cukup. So, kita tulis unit. Apa unit dia? Radian per second. Okay, next. Frequency. Nak dapat dari mana frekuensi? Apa dia formula angular frequency? Angular frequency yang ni tadi tu sama dengan apa? 2 pi frekuensi, dan kita dapat daripada persamaan tadi sama dengan apa? 2 pi. So frekuensi sama dengan 2 pi bahagi 2 pi. Boleh potong. So kita dapat 1. 1 je tak cukup. Apa unitnya? Hertz. Okay, next. Period. Mana period? Period sama dengan 1 per frekuensi. So kita dah dapat frekuensi tadi kan. So masuk je lah. So dapat 1. 1 apa? Okay, last kali. Speed of wave. Ya, speed of wave. V kita ada 2 ya. Speed of wave dengan speed particle ya. Vibrational particle velocity. So yang itu nak kira macam mana? Yang ini nak kira macam mana? Speed of wave kita guna sedarab frekuensi dengan wavelength. So kalau speed of wave, kalau particle vibrational velocity, kita differentiatekan persamaan displacement of the particle. Okay, balik ke sini balik. So frekuensi masuk je lah 1. Kita punya wavelength kita berapa? 2 cm. 2 cm kat sini. So maksudnya jawapan ni 2 apa? Centimeter per second. Meter sebab kita ambil 2 ni tadi centimeter. Okey. Pergi pada nombor 2 pula ya.
State the direction of the wave propagation. Kalau direction, kita nak tengok kat mana? Kita tengok dekat persamaan ni. Tengok kat tengah-tengah ni. Kalau minus, so to the right. To the right. Kalau lah tengah-tengah ni plus, to the left. Okay. Next. So sketch graph displacement y versus time at x is equal to 0. And y versus x bila t tu sama dengan 0. Okay. Kita tengok balik. Okay, apa dia persamaan dia tu? Salin balik ya. Ni kita nak sketch graph apa lawan apa ni? Kita nak sketch graph graph y versus time when x is equal to 0 meter ya. 0 meter. So persamaan kita tu salin je balik, y sama dengan 10 sin 2 pi t minus pi x. So sekarang ni x sama dengan kosong. So ini sama dengan kosong ya, kosong. So kalau darab kosong, pi darab kosong jadi kosong. So apa tinggal kat sini? So dia jadi y sama dengan 10 sin 2 pi t. So kita nak plot graf ni lah sekarang ni. So inilah graf apa ni? Inilah graf sin. So buat paksi elok-elok. Y lawan t. Macam ni tak cukup. Kena masukkan nilai, nak masukkan unit ya. Ini sentimeter ke sentimeter, yang ini saat. So macam mana graf sin? So lukislah graf sin mula daripada tengah-tengah kan. Satu, Allah, tak lawa lah pula. Macam ni kita nak back ni. Cukup. Tu. Macam tu. Boleh ya, halal lah ya. Alamak. Discard. Buat sekali lagi lah. Okay, next. State the direction of the wave propagation. So the direction kita tengok dekat simbol tengah-tengah ni, tanda tengah-tengah ni. So kalau minus macam ni maksudnya apa? Kalau minus to the right. Kalau plus tengah-tengah ni to the left. Okay, so jawapan kita ialah to the right. Okay, next. Sketch graph of displacement versus time at x sama dengan kosong. Okay, so kita nak buat graph y lawan t. So kita buat elok ya. So y apa? Y tak cukup. Apa unit dia? Sentimeter. Dapat mana ni y sentimeter ni? Sebab dalam soalan dia dah bagi sentimeter. Okay, so kita ikut je lah. Time in second. Dia dah cakap dah x sama dengan kosong. So maksudnya macam mana? Kita kena gantikan. Tengok saya gantikan ni macam mana. 2 pi t tolak pi kali dengan kosong. Macam tu. So kita gantikan lah. Kalau kita gantikan macam tu, so kita dapat persamaan kita macam ni. Y is equal to 10 sin 2 pi. Sebab ni kosong, so dia tinggal macam tu je lah. So sekarang ni graf apa? Ni graf sin. So bila ni graf sin, kita buat je lah graf sin ya. 1, 2. Saya suka buat 2, cantik sikit. Okay. So macam ni je.
So, nampak tak? Kita kena label dekat dua-dua paksi ni. So, kita labelkan ni apa ni? Amplitude. Amplitude kita berapa? 10. So, letak kat sini 10. So, letak ke bawah ni apa? Negatif 10. Dan kita juga kena label juga dekat paksi X. So, tengok satu cycle ni so dekat sini. So, dua cycle dekat sini. So, berapa nilai tadi? Ingat tak tadi period berapa? Kita dah kira tadi kan? Period berapa tadi? 1 saat. So, letak kat sini 1. Letak kat sini 2. Dah siap. Macam itulah graf displacement Y versus time. Now, kita pergi pula pada displacement versus distance X. So, sekarang ni kita nak graf Y versus X. Itu. So, when time is equal to 0. So, macam mana graf kita? Okey, buat paksi. Bila kita buat paksi macam ni kan? Macam ni je dia tak cukup. Kita sentiasa ingat ya, paksi kita tu mesti ada unit macam tu. Okey, so sekarang ni kita tulis balik persamaan tadi. Y is equal to apa tadi? 10 sin 2 pi t minus pi x. Okay, so sekarang ni kita apa yang nilai yang dia bagi? T ni. So kita gantikan Y sama dengan 10 sin 2 pi kosong. Nampak saya kata kosong ni. Minus pi x. So, bila dengan kosong, so ini dia cancel. So, dia tinggal apa ni? Y sama dengan 10 sin negatif pi x. Macam tu. So, macam mana kita nak plot graf macam ni? Nampak ni? Ini ialah graf sin negatif x. Ya? Sin negatif x. Macam tu. Dalam trigo kita ada belajar, dia sin negatif x dia setara dengan negatif sin x. So maksudnya macam mana ni? So kita nak plot macam mana? Ini ialah graf negatif sin. So kita plot lah graf negatif sin. Mula dari bawah. Macam tu. Macam tu. Macam tu. Okay. So amplitude kita berapa? Berapa kat sini? 10. Kita letaklah kat sini negatif 10 dengan 10. Okay. Now dekat paksi X kita ni ialah X ni distance. So maksudnya dalam satu cycle ni kita dapat apa kat sini ni? Kita dapat, ya betul ya, kita dapat wavelength. Pun tadi dalam satu kita dah kira kan wavelength. Wavelength kita berapa? Kita dapat 2 cm. So kalau kat situ 2, kat sini 4. So dah siap, kita dah dia graph displacement Y versus distance X. Okay. So sekarang yang nombor 4 ni pula diminta calculate the particle vibrational velocity. Ni yang saya cakap tadi tu. Sebab kalau particle vibrational velocity V sama dengan ini, kita kena differentiate persamaan displacement. So dy dt at x is equal to 2 cm. So maksudnya kita akan gantikan nanti ni x ni sama dengan 2 cm. So sekarang kita tengok dulu persamaan ni. Okay. Kita gantikan 2 ni dekat mana? Dekat situ. Ya, so kita dapat apa? Kita dapat y sama dengan 10 sin 2 pi t minus pi 2 gitu. So kita dapat apa ni? Y sama dengan 10 sin 2 pi t minus 2 pi. So ini adalah persamaan kita. So masukkan dalam ni ya. So kita dapat apa ni? Ini yang saya kata masuk ke dalam ni. Kita belum lagi ya differentiate. Saya sekarang ni tengah salin je balik.
Macam tu. Sekarang baru saya nak differentiate. So macam mana kita nak differentiate terhadap time? So salin balik 10 sin. Differentiate sin dapat apa? Cos. Betul. So yang dalam ni buat apa? Salin je balik. Okay, macam tu. Last sekali, tengok kita nak differentiate terhadap time. So ini dia ya, yang ada time tu. So differentiate 2 pi t. Dapat apa? Kita dapat 2 pi. 2 pi letak mana? Letak dekat depan. So macam ini. Okay. So tulis balik ya. Tulis balik. So kita dapat apa? 20 pi cos 2 pi t minus 2 pi. Inilah V. Kan? Dia tak beritahu nilai t ni berapa. So, inilah jawapan kita. Ya. Where V in centimeter per second and t in second. Okay, now question B. A sinusoidal progressive wave moving to the right. So we have progressive wave moving to the right has a displacement y that equal minimum displacement at t is equal to 0 and x is equal to 0. So displacement is equal minimum displacement at t is equal to 0 and x is equal to 0. So what that means? That means at t is equal to 0, x is equal to 0, the displacement also is 0. So what kind of graph? Is it sine or cos? So the answer is sine. Because for graph sines, for example, it starts here. Okay, write an equation of progressive wave in terms of period and wavelength. So what is the so the question asks us to write an equation of progressive wave. So the general equation y xt is equal to discard. Sekali lagi lah from current slide. Okay, question B. A sinusoidal progressive wave moving to the right means tanda tengah-tengah tu minus has a displacement y equal minimum displacement at t sama 0 and x sama 0. Maksudnya apa ni? Ini maksudnya sebenarnya dia nak kata macam ni. Gelombang tu mula-mula dia bermula di sini. Ya, at t sama 0 ataupun x sama 0 dia mula kat situ. So, maksudnya dia nak kata gelombang ni mula dekat sini. So gelombang sin ke cos? So jawapannya gelombang sin. Sebab gelombang sin dia macam ni. Kan, mula di sini. Kalau cos mula kat mana? Kat sini ya. Dia mula di amplitude cos. Okay. So write an equation of progressive wave. Okay. So dia suruh kita tulis persamaan. Tapi nampak dia kata kat sini. Dia nak dalam sebutan period dengan wavelength. Alright. So apa dia persamaan arm gelombang progresif? So kita ada y xt is equal to a. Sebab kita nak guna sin guna cos. Kita guna sin sebab dia kata pada t sama 0 ataupun x sama 0 dia memula dengan the minimum displacement ataupun kosong lah. So sebab saya tulis kat sini sin. Okay.
Sin angular frequency time. So nak guna daripada generalnya plus minus. So nak guna plus kena guna minus. So nampak ya, to the right. So kita guna minus. Wave number, displacement x. Okay, so itu dia persamaannya. Tapi sekarang ni dia nak dalam sebutan period dengan wavelength. So kita ada sekarang ni angular frequency dengan wave number. So kita kena tukar lah. Okay, apa dia angular frequency? Angular frequency sama dengan 2π bahagi period. Nampak? Kita dah tukar dalam ada period kat sini. Ni wavelength pula macam mana? Wave number sama dengan 2π bahagi dengan wavelength. So apa yang kita patut buat? Gantikan ya kedua-dua ni di dalam persamaan tadi. So dia jadi apa? Jadi yxt is equal to amplitude sin tadi angular frequency. Salin balik. Itu ni darab dengan time minus ada 2π per wavelength darab dengan x untuk kurungan. Okey. So kita ada 2π kat situ kan. So kita bawalah keluar. Nampak ni. Ini kan boleh nak bagi cantik balik. Nak bagi cantik lagi kan. Boleh bawa keluar. So the answer will be amplitude sin 2π time bahagi period minus x bahagi dengan wavelength. Okey. Where biasakan ya tulis ni ya, where x and y in, kita bagi unit SI ya, meter, nampak kat sini tu meter kat sini kan. So time in second. Okay, so habislah ya question 1 tentang mechanical wave. Jumlah markah semua ada 17. Hopefully semua dapat 17. Okay, next question 2. Okay, now we move to question 2. Okay, question 2 ni question daripada chapter electric current and direct current circuit. Okay, kita tengok ya. A resistor of a toaster is 14 ohm. Apa benda ni? Ini ialah resistance R besar. To prepare a toast, the toaster is operated for 30 saat. What is this? Ini ialah time. From 120 volt. Ni apa benda ni? Ini ialah voltage. So calculate dia nak apa ni? Dia nak current flow. Apa benda tu? I besar. Current ya. Nampak? So kita dah ada V, kita dah ada R. So boleh cari I? Boleh. Kita guna apa? Ohm's law ya. V sama dengan IR. So I sama dengan apa? V per R. Okey, masukkan je elok-elok. V kita dapat. V kita dah diberi 120. Resistance 14. So masuk dapat jawapan 8.57 ampere. Ya, tinggalkan jawapan dalam 2 titik puluhan. Okey, next. Dia suruh cari pula magnitude of charge pass through the resistor. So magnitude of charge ni apa? Ni ialah Q besar. So apa macam mana nak cari Q besar? Kita nak guna apa? Nak guna formula apa? Kita guna formula I sama dengan dq dt ya. So jadi Q sama dengan apa? Current kali dengan time. Time dah ada tak? Ya, time dah ada kat sini ni. 30 saat. So masuk gantikan ni elok-elok daripada yang sebelum ni kan current 8.57 darab dengan time 30. So dapat jawapannya saya dapat 251.7. Apa unit dia? Charge dia, unit dia coulomb.
C besar. Okay, question number 3. Okay, number of electrons pass through the wire. So ini benda ni lah n kecil. N kecil number of electron. So kita ada apa dia macam nak cari macam mana ni? Dari sini ni. Kita dah ada Q kita dah ada n, nak cari n, so kita guna formula Q sama dengan n darab dengan E. So n number of electron sama dengan charge bahagi dengan magnitude of charge. So Q ni gantilah balik ni 257.1 bagi dengan E. Ini pemalar magnitude of charge. Boleh tengok dekat depan dia ada bagi nilai dia 1.6 kali 10 kuasa negatif 19. Kita ganti elok-elok kita dapat 1.61 kali 10 kuasa 21. Jangan biarkan macam ni. Apa unit dia? Unit dia electrons. Okay. Okay, now question 2B. A block of nichrome 1 cm by 2 cm by 4 cm. So yang ini apa ni? Ini dia punya sisi-sisi dia. Okay, has a resistance of this. Ini ialah apa? Resistance, so ini R besar. Between two smallest faces. Okay. So kita kena lukis pun nampak. Kita ada 1 cm, 1 cm, 2 cm, 4 cm. So kita ada macam ni lah. Allah. Macam tu kan. Okay. So yang ini 1 cm, yang ini 2 dan yang ini 4. So dia kata kat sini between two smallest faces. So yang mana satu ni? Yang permukaan yang paling kecil. So jawapannya yang saya lorikkan ni. Itulah permukaan paling kecil. So maksudnya arus tu mengalir daripada permukaan yang saya lorek yang depan tu dengan yang belakang tu. Itu dia, harus mengalir daripada permukaan yang ini ke sana. So soalan ni minta resistivity. Simbol dia rho. So macam mana? Nak mula dari mana? Kita tulislah apa formula resistivity. Resistivity sama dengan resistance area per dengan L. So sekarang ni kita kena tahu soalan ni sebenarnya kita nak decide. Kita nak decide area dengan length tu macam mana. So yang saya lorekkan ni area lah. Area. Sebab dalam soalan dah kata dah. Between two smaller faces, inilah kita punya area nanti. Dan kalau ini area, so baki ni, sisi yang baki ni, ini apa? Inilah kita punya length. Okay. So kita cari area dulu. Area sama dengan 1 cm kali dengan 2 cm. So kita dapat kat sini 1 kali dengan 2 cm. So dapat 2 kali 10 kuasa negatif 4 sentimeter. Sentimeter pula. Meter square meter. Macam tu. So dah dapat dah. Ni area kita. So masuk lelek dalam ni sebab semua dah ada kan. So resistivity sama dengan resistance kita 6. Area dah kira tadi 2 kali 10 kuasa negatif 4. Dan length ni 4 cm ya. So kena tukar dalam meter. So negatif 2 kat situ. Saya elok. Dapatlah 8 kali 10 kuasa negatif 5. Apa unit? Jangan lupa unit ya. Unit. Anda katalah lupa unit contoh sekarang ni. Tak ingat unit. So macam mana nak buat? Kita masuk kat sini ni. Ni kan formula ni kan. Macam tu. So resistor unit dia apa? Ohm. Ohm. Area meter kuasa 2. Length. Apa unit length? Length ni dah meter tadi kan. Okay, so meter. So ni boleh potong. Potong. So apa unit dia? Ohm. Meter.
Okay, question C. The figure 2 shows a 7 ampere. So kita ada arus kat sini 7 ampere. It's flowing through 4 resistors like this. Calculate the potential difference between M and N. So soalan suruh cari potential difference between M and N. Okay. So, macam mana nak buat? Okay, first kali, kita kena tahu ya, kalau soalan minta VMN, maksudnya sama dengan kita kena cari potential dekat ya M dia tolak dengan potential dekat N. Dia macam tu. Okay. So sekarang ni kita nak cari V ya dekat sini, nak tolak nanti dengan V dekat situ. Okay. So nak mula, okay, kita nak cari VM dengan VN ni macam mana pula? Okay, so kalau dapat macam ni, kita cari dulu R efektif. Okay. So R efektif macam mana? Tengok R1 dengan R2 tu series, ya, R3 dengan R4 series. So boleh nampak tak? Lita ni sebenarnya dia macam ni ya. Macam tu. Macam ni. Ni. Macam tu. Okay. Boleh nampak tak? Faham ya? So inilah kita punya yang 7 tu tadi. 7. So kita ada 10 kat sini. 5. Kita ada 4. Kita ada 16. So ini series kan? So kita boleh kira R12, so yang ini ya. So series macam mana? Campur je ya. So dapat 15 ohm. R34 pula macam mana? R34 sama dengan 4 campur 16, so kita dapat 20 ohm. So lita ni dah kira macam ni, dia transfer jadi macam mana? So sekarang lita ni dah jadi macam ni ya. Macam ni. Ini R12, ini R34. Boleh? So sekarang ni, yang ni macam mana pula? Nak cari R efektif. Dia jadi macam mana? Nak jadikan dia macam ni. Ini R efektif. So nak kira macam mana? Ini series ke parallel? Ya betul, ini parallel. So kita kira R efektif sama 1 per R efektif. Sila sama dengan 1 per R12 campur 1 per R34. So kita gantikan. Dapat 1 per 15 campur 1 per 20. So kita akan dapat R efektif. Saya dapat, saya tinggalkan dalam bentuk pecahan ya. Jawapan saya ni 60/7 ohm. Okay. So kita dah dapat R efektif macam ni. Nampak tak? Yang masuk ni tadi berapa ampere? Ya, 7 ampere ya. 7 ampere ni, 7 ampere. So kita dah, ini apa benda ni 7 ampere ni? Inilah I total. So daripada sini kita boleh cari V total. V total ni maksudnya daripada sini ke situ ya. Okay, so berapa V total? Macam mana cari V total? V total sama dengan I total kali dengan R efektif. Okay, so kita gantikan 7 darab dengan 60/7. Nampak? Sebab tu saya tinggalkan dalam pecahan. Sebab kat sini dia boleh potong. Okay, so dapat berapa ni? Dapat 60 volt. So maksudnya daripada yang atas ni ya, titik atas ni sampai titik bawah ni, kita punya potential difference kita ialah 60 volt. Okay. So sekarang ni saya nak tunjuk macam mana nak cari VBM. Ya. Okay, saya nak tengok sini dulu tu ya.
So di sini ya, di sini ya, dekat titik ni potential ya, dekat sini 60 volt. So dia, okay, ingat ini parallel ya, yang ni nampak ni, R12 R3 parallel. So maksudnya V12 dengan V34 ya, sama ke tidak? Rupanya sama ya, sama sebab dia parallel. Satu dia kat sini, V12 sama dengan V34 sama dengan V total kita sama berapa? 60 tadi kan, dah kira 60. Okay. Tapi yang kita nak cari dekat sini ni, dekat situ ya, di sini. So ini kita punya M, titik M. So macam mana kita nak cari pada titik M? Caranya macam mana ya? Kita tengok sini ya. Saya lukis balik. Kat sini ada M. Okey. Kat sini ada 10 ohm. So berapa ya beza ukur upayaan dekat sini? Dia punya konsep ni ialah kat sini 60 volt. So dekat sini boleh cari tak dia punya beza keupayaan dia? Tahu tak I1 ni berapa? Buat ni. V1 kat sini sama dengan I1 R1. I1 tu berapa? Maksudnya kita kena cari I1 tu. Ini. I1 ni yang masuk kat sini. Ini I2. So berapa I1? Boleh ke bahagi 2 macam tu je? 7. Nampak ni kat sini 7 kan? Bahagi 2. Tak boleh gitu. Sebabnya R1 dengan R12 dengan R34 tak sama. So macam mana kita nak cari I1? Kita dah ada kan ni tadi V12 dengan R12. So kita dah tahu nilai V12. Kan? Kan tadi berapa tadi V12? 60 betul. R12 berapa? So 60 bahagi dengan R12 berapa tadi? 15. Berapa? 4 ampere. So nampak tak? Maksudnya I1 ni nilai dia 4 ampere. Ya, nampak kat sini ya? 4 ampere. So boleh kira I2 tak? I2 sama dengan V34 bahagi dengan R34. So berapa nilai V34? V34 ialah 60 ya, bahagi dengan R34 dah kira tadi kan berapa ni? 20. So dapat berapa? Ini adalah I2 dapat 3 ampere. Nampak sini, I2 kat sini 3 ampere. Yang ini 4 ampere. Tengok, 7 pecah jadi 4 dengan 3. Nampak? Sama kan, 7 ampere sebelum keluarnya 4 campur 3 kan dapat 7. So, sekarang ni kita nak cari V1 kat sini. V1 kat sini ya, yang ni. V yang menentangi plane 1. So, saya ke sini balik. So, berapa I1 ni? I1 kat sini 4, so ganti kat 4 kat sini. Dan R1 kita berapa? R1 kita 10. So V1 dapat 20 volt. Nampak? So voltan yang merentangi perintang 1 ni dekat sini 20 volt. So macam mana nak cari VM? Ni yang saya nak awak tahu ni. VM sama dengan V 60 tadi ni, V total tolak dengan V1. Sebab ya voltan dia merentangi perintang tu, nilai dia akan menyusut ya. So 60 ni tolak 20. 20 pula. Ni 40 silap ya, 40.
40. So ini tadi berapa? 40. So jawapannya 20 volt. Faham tak tu? Pak ya, maksudnya 60 dia sebelum dia merentasi perintah R1. Dah lalu perintah R1 ni, nilai dia menyusut jadi 20 volt. So maksudnya dekat M ni 20 volt. Kita dah cari dah Vn. So sekarang kita cari pula Vn. Macam mana cari Vn? Maksudnya kita kena cari yang lalu kat sini ya. Maksudnya V yang merentasi perintah 3. So berapa? V3 sama dengan I. Tengok I apa yang lalu? I2, R3 lah. Pasal perintah 3 kan. So I2 ni arus yang lalu perintah 3. Berapa nilai I2? Tadi dah kira kan? 3. So 3 darab dengan berapa nilai perintah 3? 4. So 3 kali 4 dapat 12 volt. 12 volt ya. 12 volt. Padam pula tiba kan. 12 volt. Macam tu. Ini V3. Kita bukan nak V3. Kita nak Vn. So Vn sama dengan berapa? Dekat mula-mula sebelum ni berapa tadi? 60 kan? V total tolak dengan V pada perintah 3. V3. So 60 tolak 12. So jawapannya 48 volt. So nampak tak, kita dah dapat Vm 20 volt, Vn 48 volt. Mana potensial lebih tinggi? Jawapannya of course lah Vn ya. Vn 48 volt. So ini 20 volt. Ya ini 48 volt. So soalan nak V antara M dengan N. So kita tolak lah. So Vm dah kira tadi kan 20 tolak Vn berapa tadi 48. So jawapan kita dapat negatif 28 volt. Siap. Ya, negatif ni maksudnya apa? Negatif ni maksudnya potensial pada M ya lebih rendah daripada potensial pada N. Itu sahaja. Okay, question 3. Question 3 ni tentang chapter capacitor. Okay, question tentang capacitor ni markah full mark dia 9. Okay, kita tengok ya soalan ni macam mana. Figure 3 shows an open circuit which consists a capacitor C1. Okay, so dia dah bagi dah C1 ni nilainya 15 microfarad without charge. Kenapa dia bagi kat situ ya? Kenapa dia bagi without charge? Sebab apa ni? Ada sebab tu ya. And capacitor C2 2 microfarad dan with a 50 microcoulomb charge. So ini ialah Q2. Switch S is connected to point A at time T is equal to 0. Maksudnya litar kita ni mula-mula dia macam tu. Bila litar kita mula macam ni, nampak tak? So litar kita jadi macam mana? So ini tak ada. Yang sebelah kanan ni tak ada, pasal tak ada connection. So litar jadi macam mana? Litar ni jadi macam ni. Ada bateri kan, sambung kepada resistor, sambung pada resistor, sambung kepada ni C1. Inilah litar setara ya. Litar setara dia ini 6 volt, ini 500 kilo ohm dan berapa C1 tadi? 15 microfarad. Nampak belah kanan dia tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab nampak ni, dia tak ada connection kan dekat sini, dia tak sambung. So C2 ni tak wujud lagi. Okey, so dia minta calculate time constant. Time constant ya, simbol itu ya, tau tu. Dan apa dia formula time constant? Time constant sama dengan R kali C. R dah bagi dah 500 kilo. Capacitance kita dah pun dah bagi dah 15 micro. So tulis elok kilo and
15 mikro, negatif 6. So masuk elok-elok, dia dapat jawapannya berapa ni? Saya dapat jawapan 7.5 saat. Okay, itu nombor 1. Nombor 2 pula. So sekarang ni nampak tak? So sekarang ni bila apa yang berlaku dekat kapasitor ni? Kapasitor ni nampak mula-mula nampak ni apa? Without charge. Bila kita dah sambung macam ni sekarang ni berlaku proses apa sekarang ni? Ya betul, proses charging. Ya. So, mula-mula dia kosong. Mula-mula nilai Q untuk satu ni mula-mula kosong. Okay. Bila dah penuh, nilai dia berapa? Macam nak tahu? Macam nak tahu nilai berapa? Kita tahu tak nilai C1, ni C1, ini dia punya volt ya. So masuklah. Q1 sama dengan 5 C1 V1. 15 kali 10 kuasa negatif 6 darab dengan 6. So dapat berapa ni? Dapat 9 kali 10 kuasa negatif 5 farad. Apa benda 9 kali 10 kuasa negatif farad ni? Inilah dia punya apa? Bila kapasitor tu dah penuh dengan charge, berapa nilai charge-nya? Ni dia. 9 kali 10 kuasa negatif 5 farad. Farad pula, silap ya. Bukan farad. Coulomb ya. Coulomb. 9 kali 10 kuasa negatif 5 coulomb. So inilah kita punya Q0 untuk kapasitor 1. Maksudnya bila dia dah penuh, jumlah charge-nya ialah 9 kali 10 kuasa negatif 5 coulomb. Okay. Now, dia suruh sketch graf apa ni? Q lawan time dan I lawan. So kita lukislah untuk ni proses apa tadi? Ni proses charging. So kalau proses charging, unit Q, column, time dalam saat. So kalau Q jam macam mana? Macam tu ya. Macam tu lah. Satu lagi dia nak I ya, current, apa unit dia? Ampere. Ini dalam second. So mula-mula tinggi ya, mula-mula tinggi, lepas tu lama-lama okey macam tu. Nampak tak dekat sini maksudnya apa? Mula-mula bila kita switch ni pergi kat A, mula-mula arus banyak, tapi makin lama sampai satu masanya ni waktu bila ni? Waktu ni dah full charge. Nampak? Bila dah full charge ya, kita padam lagi ya. Kita padam lagi. Bila dah full charge, maksudnya apa tu? Arus dah tak mengalir. Sebab apa? Sebabnya charge dah penuh dalam kapasitor C1 tu. Okay. Okey, kita tengoklah soalan nombor 3 pula. Soalan nombor 3 ni diminta apa? Calculate the charge induced in capacitor C1 ni pada time dia selepas 10 saat. So ini tadi proses charging kan? So soalan minta Q. So macam mana? Apa dia persamaan Q untuk charging? Okay, untuk charging Q sama dengan apa? Q sama dengan Q0 ya, maksudnya yang full 1 tolak exponential negatif time bahagi dengan time constant. Macam tu. Kan tadi kita dah kira kan berapa nilai Q0 ni. Q0 tadi, ingat tadi apa? Q0 tadi bila dia dah full charge. Berapa nilai kita tadi? Ingat tak? 9 kali
10 kuasa negatif 5. Nampak tak? Maksudnya sekarang ni charge kat sini dalam ni dia dah ada 9 kali 10 kuasa negatif 5 ni ialah 90 mikrocoulomb. Nampak tak? Dia dah penuh dalam terminal kosong, dah penuh ada 90 mikrocoulomb. So kita masukkanlah elok 1 tolak eksponensial negatif. Time berapa? Dia dah bagi 10 saat kan? 10 saat bahagi dengan berapa nilai time constant tadi dah kira kan? 7.5. Masuk kalkulator elok. Okay. Saya kira-kira saya dapat jawapannya 6.63 kali 10 kuasa negatif 5. Apa unit? Coulomb. Okay. Okay, saya nak awak tengok ya Lita ni ya. Ni sekarang ni dia sambung ke sini sambung ke sini. So maksudnya apa? Dia dah full charge. Dan bila dia full charge, maksudnya kapasitor ni dia dah ada kutub. Tengok pada sebelah ni. Sebelah ni kenapa dia ada macam ni? Sebab dia dah cakap dah kapasitor tu memang dah ada charge 50 mikrocoulomb. So macam ni sekarang dia dah ada charge. So kita kena letak kutub pada kapasitor ni. Macam mana nak letak? Macam mana cara nak letak? Plus minus ke minus plus? Tapi macam mana kita tengok dia sambung ke bateri inilah ke betul bateri inilah kan. So yang ini plus, yang ini minus. So kalau yang ni plus sambung ke plate yang ini, so maksudnya ini dia akan jadi plate positif. Ya, saya ulang balik ya. Plate ni akan jadi plate positif sebab kita connectkan dia pada terminal positif bateri. Dan sebaliknya lah yang bawah ni, yang plate bawah ni akan jadi plate negatif. Okey. So clear ya. So macam inilah keadaan dia bila dia dah fully charge. Ya, dalam tu ada 90 mikrocoulomb. Dan jawapan ni tadi tu macam inilah 6.63 kali 10 negatif 5 coulomb juga. Okey. Soalan nombor 4 ni cabah sikit. Kita tengok macam mana. Okay, now sekarang ni kapasitor C1 is said to be fully charged. Tadi kita dah kirakan tadi kan. Fully charged tadi berapa tadi? Ingat tak? 90 mikrocoulomb. Kat sini plus, kat sini minus. Okay, and then the switch S is shifted to point B. So maksud sekarang ni, ini dah pergi ke situ. Macam tu. So, Lita kita ni dah jadi macam mana? Kita dah tak sambung ke sebelah kiri ni. Sebelah kiri ni dah terputus. So apa yang tinggal? Yang tinggal sekarang ni yang ini sahaja ya. Yang ini je yang tinggal. Nampak tak macam tu? So saya lukis balik ya. Saya lukis balik. So Lita tu bila kita sambung dekat B, point B tu dia jadi macam ini. Ini C1 plus minus, ini C2. Di mana Q2 nilainya berapa tadi? 50 mikrocoulomb dan nilai Q1 berapa tadi? Q1 sama dengan 90 mikrocoulomb. Okey. So soalan suruh cari apa ni? Nampak ya? After equilibrium is achieved. Apa? Ni sekarang ni apa maksud equilibrium? Seimbang. So 90 dengan 50 ni seimbang ke tak? Tak seimbang. Macam mana hang tahu tak seimbang? Okay. So sebenarnya dia bukannya nilainya balance tau. Bukannya maksudnya kalau balance berapa ni? Jadi 70-70 lah. Dia bukan macam tu. Kita kena ikut size kapasitor ni. C1 size dia berapa? 15 mikrofarad. C2 ni size dia 5 mikrofarad. So kapasitor mana yang lagi besar lagi size-nya? Of course lah C1. C1 lagi besar. Size dia 15 mikrofarad berbanding dengan C2. Nampak tak?
berapa kali ganda ni? 3 kali ganda. Maksudnya C1 ni saiz dia 3 kali ganda daripada C2. Maksudnya kita boleh isi banyak lagi charge dalam C1. So, macam mana kita nak kira equilibrium ni? Sabar. Tapi kita fokus tengok soalan dia nak apa. Soalan nak calculate the potential difference across capacitor C2. Okay, so soalan sebenarnya minta V2. Okay. So sekarang ni dah macam mana nak buat? Okay, so idenya macam ni. First, kita kena tahu ini sambungan jenis apa. Sebab apa nak tahu sambungan jenis apa? Sebabnya, ingat ya, potential difference ni, dia kalau parallel, V same. Ya? Kalau parallel, V same. Maksudnya apa? V pada 1 sama dengan V pada 2. Macam tu. Sama dengan V total. Macam tu. So, adakah ini sambungan parallel? Sebab satu lagi apa? Kalau series, ya, Q same. Maksudnya Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q total. Okay. So, kalau macam ni, kita tengoklah. Kalau macam ni, macam mana kita nak tahu dia parallel ke tak? So, tengok kita punya polarity. Nampak ni? Kat sini positif, kat sini positif. Kalaulah positif bertemu dengan positif macam ni, positif bertemu positif, maksudnya dia akan sambungan tu macam mana? Sambungan tu parallel. So, ulang balik ya. Positif dengan positif, dia parallel. Negatif dengan negatif kan? Dia sama. So, parallel. So, ini adalah sambungan parallel. So, maksudnya apa? Soalan suruh cari V2. So, V2 nampak. So, maksudnya apa yang kita kena cari untuk cari V2 tu? Sebenarnya kita kena cari V total. Kalaulah dia, macam mana kita nak tahu dia series? Ini kan? Ada sikit. Series macam mana? Kalau series dia macam ni. Ni kapasitor. Kapasitor ni contoh ya. Okay, ni tadi macam tu. Dia macam ni. Nampak tak? Dia positif ni dia bertemu dengan negatif, negatif ni bertemu positif. Kalau macam ni, sambungan macam ni, sambungan apa? Sambungan secara series. Ini namanya series. Okay, kalau macam ni namanya apa tadi? Apa dia positif-positif? Dia parallel. Okay. So, balik pada soalan balik. Soalan nak V2 parallel, V same. So, V1 sama dengan V2 sama dengan V total. So, kita nak cari V total sebenarnya sekarang ni. So, V total nak cari macam mana? Kita ada dua kapasitor sekarang kan? V total, ingat lihat formula, Q sama dengan CV, V sama dengan Q per C. Maksudnya ini ialah Q total dan ini ialah C efektif. Macam tu. Nampak tak? So, sekarang ni kita kena cari Q total dengan C efektif. Kita cari C efektif. Contohnya, first. Ini parallel kan? Kalau C macam mana? C efektif sama parallel. Tambah je. Ya, C1 campur C2. So, kita dapat berapa C1 tadi? 15 ya. 15 mikro tambah 5 mikro. So, dapat 20 mikrofarad. C efektif kan? Kenapa boleh tambah je? Sebab apa tadi? Sebab dia parallel. Sambungan parallel. Sebab tu kita kena tahu dia ni parallel ke series. Macam mana nak tahu? Kita tengok polarity tadi kan? Ni polarity ni. Okey, kita dah dapat dah C efektif. C efektif kita 20 mikrofarad. Berapa Q total? Q total nak cari macam mana? Q total kita tambah je lah. Tambah je. Berapa ni? 90
campur dengan berapa? 50. So berapa semua? 140 microcoulomb. Ya, Q total sama dengan 90 campur dengan 50 ya. Micro jangan lupa tulis. Micro 140 microcoulomb. Macam tu. Kenapa boleh tambah gitu je? Sebab tengok kat sini. Kat sini ada tak dia ada simpang tak? Tak ada simpang kat situ. Lepas tu kita boleh tambah je. Okay. So, dah tahu semua. Masukkan malam ni. Ya, 140 bahagi 20. So, potong-potong. So, kita dapat 7 volt. So, nampak 7 volt. So, kita dah tahu V total sama 7 volt. Maksudnya, V2 sama dengan 7 volt. Kalau saya tukar soalan, the potential difference across capacitor C1, so jawapannya berapa? Pun sama juga, ya, 7 volt. Sebab tadi. Habislah kita soalan chapter 3 ni. Soalan nombor 3 ialah chapter capacitor, sorry. Dan jumlah yang markah yang diperuntukkan ialah 9 markah. Okay, question 4. Figure 4 shows two long straight wire that are 1 meter apart. Yeah? So here is 1 meter apart. So this wire 1 and here is wire 2. And carry unknown I1 and I2 5 ampere. So this one we don't know the current, and this one wire 2 we know the value is 5 ampere. So the question asks us to calculate the magnitude and direction of I1. So magnitude and direction for the net magnetic field. So B total at point S here is equal to 0. So here at S, B total is equal to 0. What is the meaning of B total is equal to 0? So that means, apa maksud dia? Kita ada mungkin kita ada satu medan ke kanan dan satu lagi medan ke kiri. Macam tu. Yang pentingnya arah dia tu berlawanan. Okey, kita tengok dulu macam mana. Okey, soalan minta I1. So nak cari mana I1 tu? Tengok ini kes apa? Long straight wire. Long straight wire. So magnetic field dia diberikan oleh B is equal to permeability arus bahagi dengan 2 pi perpendicular distance. Ya, perpendicular distance. So kalau B1, so kat sini dia jadi I1 dan kat sini dia akan jadi R1. Okay, sebab kita nak cari I1 kan. Maksudnya R1 ni apa? Jarak daripada S ke I1. Ada tak? S ke I1. Okay, berapa jarak ni? So, kita ada ya, berapa jarak ni? 1.5 meter. So, settle. Ada 2 polarity. Sekarang B1. B1 tak ada. Nak cari I1 kena ada B1. Nak cari B1 macam mana? Kita ada daripada sini. B total sama dengan 0. So, B total sama 0 bermaksud B total ni sama dengan B1 campur dengan B2. So, kita dah tahu dah B total ni sama dengan 0. So, kita nak cari B1. So, bermaksud kita kena cari B2 dulu. B2 daripada wire 2. Aku dah cari tak? Tengok. B2 is equal to permeability I2 bahagi dengan 2 pi perpendicular distance daripada wire 2. Macam tu. So, ada tak semua nilai? Okay, permeability 4 pi kali 10 kuasa negatif 7. I2, ya kita tahu I2 5.
bahagi dengan 2 pi R2, jarak perpendicular distance. So, berapa jarak ni? Dia dah bagi dah. Berapa? 0.5. So, masuklah semua elok-elok. Ini apa benda ni? Inilah B2 kan? Okay, masuk elok-elok semua. Saya dapat 2 kali 10 kuasa negatif 6. Apa unit kita? Tesla. Okay, so sekarang ni, ingat B2 ni, magnetic field ni, dia ada magnitude dan direction. So, yang ini kita baru dapat magnitude. Arahnya ke mana? Okay, macam mana? So, ini ialah wire 2. So, arah ni kita nak guna genggaman tangan kanan. Genggam tangan. So, ibu jari kita ni arah arus. Arus kita ke mana ni? Pangkah tu maksudnya apa? Okay, betul. Maksudnya itu into the page. So, kita buat into the page. So, pulas 4 jari tu ialah arah B. So, macam mana? So, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ini. Okay, ini untuk B2 ya. Macam mana? Masukkan jari, pulas. So, jadi macam mana? Macam mana arah B2 kita? Okay, jawapannya ialah macam ni So, ini apa benda ni? Ini B2. Okay. Tapi dekat titik S ni, macam mana? Macam tu kan? So, arah dia ke mana? Dekat titik S ni, sebenarnya dia ke macam tu. Ke kiri ya, to the left. So, jawapan dia ini ialah to the left. Okay. So, kalaulah ini B2, kalau B2 kita to the left, B total kita kosong. So, maksudnya B1 kita ke mana? Ni. So, kosong sama dengan B1 campur B2. So, kosong sama dengan B1 campur apa? Campur 2 kali 10 kuasa negatif 6. So, maksudnya B1 berapa? B1 sama dengan padam pula. So, B1 sama dengan apa? Ini bawa ke sana kan? So, dapatlah negatif 2 kali 10 kuasa negatif 6 Tesla. Okay, saya nak faham ya, negatif kat sini ni maksud dia berlawan arah. So, apa dia lawan arah to the left? So, jawapannya kalau tengok gambar ni sebenarnya dia to the right. So, inilah arah B1. So, B1 ni sebenarnya negatif ni kita boleh buang sebabnya kita nak ambil, padam lagi, sorry. Kita nak ambil dia punya magnitude sahaja ya. So, B1 ni ialah nilai dia 2 kali 10 kuasa negatif 6 Tesla. Arah ke mana? To the right. Macam tu. So, hopefully boleh faham kat situ ya. Tapi ini baru B1. Yes, ingat B1 ni kita nak ganti kat sini. So, saya rasa kita boleh carilah semua. Kita boleh cari balik I1. Seperti kita nak I1. So, 2 kali 10 kuasa negatif 6 sama dengan permeability tadi 4 pi kali 10 kuasa negatif 7. I1 bahagi dengan 2 pi. Okay, now berapa kita punya R1? Inilah dia. Daripada sini, daripada wire ni, wire ke S. Berapa jarak dia? Jadi 1.5 meter. Berapa mana 1.5 meter? Berapa mana? Daripada ni 1 ni daripada sini ke sini 1, daripada sini ke sini 0.5. Okey, gantikan elok, semua kita dapat I1 jawapannya 15 ampere. Okey.
again. So macam mana kita nak tahu dia punya direction pula? Ya, ini pun dia ada direction ni magnitude baru. So kita tengok balik gambar ni ya. So ini ialah kita punya wire. So maksudnya maybe lah besar macam tu kan. Itu ke sana. Kan. So sekarang ni arah mana sekarang ni? Nampak ni? B1 kita ni dekat S ni, B1 kita ni ke kanan. So maksudnya macam mana ni? Ini semua ni ke sana. Itu. So arah apa ni? Dia arah clockwise. So macam mana? So ambil 4 jari tadi. Buatlah arah. Buat clockwise pula. Ini arah anti-clockwise. So kita buatlah arah anti-clockwise. 4 jari arah anti-clockwise. Ibu jari arah mana? Jawapannya ibu jari arah out of phase. Okay. Okay, now kita pergi pada nombor 2. Is it possible to produce a zero magnetic field at point R? So, mana point R? Point R yang ke atas ni. Yang tadi kita dah dapat dah ya. Macam mana arah Y1 out of phase. So macam ni lah. Macam tu. Out of phase ya. Macam tu. Okay. So saya lukis balik ya. So ini ialah wire 2. Yang ini ialah wire 1. Wire 1 dan ini ialah titik R. Tu. So sekarang nak tanya dekat point R ni adakah possible nak wujud magnetic field zero? So maksudnya macam mana? Macam mana dia possible nak wujud tu? Maksudnya B1 dengan B2 ni kalau kita nak bagi dia zero total, maksudnya dia mesti berlawanan ya, opposite direction. Barulah ada possibility nak zero. Sebabnya dia akan cancel each other. So kita nak check adakah sekarang ni opposite direction ke tak. Okay, so now menggunakan genggaman tangan kanan sekali lagi ya. Genggam. So maksudnya ingat ya, ibu jari ni arah kita punya arus. Okay, kita mulakan dulu dengan W1 ya, wire 1 ini titik R kan. So macam mana kita punya ni macam tu, macam tu. Okay, so sekarang ni pada macam ni clockwise kan, anti-clockwise. Okay, ambil genggam tangan kanan. So ibu jari arah mana? Out of phase, keluar. So keluar, so mana dia ajar arah 4 jari kita? Dia akan jadi clockwise. Ya, sepatutnya dia akan macam ni. Ya, clockwise itulah. Clockwise apa pula? Ya, dia akan jadi macam tu. Ya, ini adalah arah anti-clockwise. Tapi tengok dekat titik R ni, dia arah mana? So dekat sini, dekat titik R ni, dia pergi arah mana? Ya, dia arah situ. Itu. So ni apa ni? Ini adalah B. Ini adalah B1. So now kita buat pula untuk wire 2. Wire 2, okey, kita buat bulatan keliling wire 2 macam tu. Okey. Okay, now tengok wire 2 pula. Mana arah kita punya magnetic field? Ibu jari masuk ke dalam kertas. Tengok 4 jari kita arah mana? Arah clockwise. So, dia macam ni. Ni untuk B2 B2 macam ni. Untuk ini arah B2 macam tu. Nampak bila sampai titik R ni dia ke mana? Dia ke sana, B2. So nampak tak? Boleh nampak tak macam ni so sekarang adakah dia opposite direction antara B1 dan B2? So, jawapannya ya. Opposite direction. So jawapan kita, is it possible to produce a zero magnetic field? Jawapannya yes. Justify your answer. Macam yang saya buat ni lah. Lukis gambar ini ya, dengan menggunakan hukum genggaman tangan kanan. Okay. Okay. Kita pergi pula kepada soalan B.
A circular coil of n turns and radius r, okay, dalam persamaan dia ada n besar dengan r kuasa 2, is rotated at a constant angular frequency. Kita ada kat sini omega kat situ, in a uniform magnetic field B. B pun kat sini juga. The magnetic flux linkage of the coil is given by this equation. So soalan suruh kita deduce the expression for induced EMF in the coil. So, induced EMF is equal to apa? Ya, negatif D flux D. Macam tu. So, kita kena differentiate persamaan itu terhadap time. Ya, terhadap time. Kat situ ada T kat situ kan. So kita differentiate, salin balik persamaan tadi tu n pi r square B cos 3 omega T. Macam tu. Right. Ini persamaan tadi tu lah. So okay, now ni saya balik now baru kita nak differentiatekan. So jadi negatif. Okay. Yang ini salin balik semula ya. Number of turn pi radius kuasa 2 B. Okay, now cos differentiate jadi apa? Negative sin. Okay, cos differentiate jadi negative sin. Yang dalam ni salin balik ke angular frequency time. Lepas tu kita nak buat apa? Differentiate yang dalam. Differentiate 3 omega T terhadap T jadi apa? 3 omega letak dekat depan. 3 omega letak dekat depan. So susunan balik elok. Negatif dengan negatif kita boleh cancel. So dia jadi omega ni susun elok lah. So kita jadi boleh je buat macam ni. 3 omega n pi r square B. Negatif-negatif hilang. So sin 3 omega T. Siap. Okay, now kita pergi pada soalan C. Okay, figure 5 shows a 40 cm. So ini kena tukarlah dalam meter ya, 0.4 meter. Dan ini apa benda ni? Ini ialah L. Conducting a rod moving on rails perpendicularly. Okay, perpendicularly ni maksudnya sudut dia 90 darjah. So sin 90 dapat 1. In a uniform magnetic field, so ini ialah kita punya B besar. The induced EMF in the rod is 0.3. So ini ialah induced EMF. And the direction of induced current is upward. Okay, dia dah bagi dah, upward. And a resistor R connects the rails. Okay, so nampak tak kita ada induced EMF. So saya nak awak ingat kalau nampak je gambar macam ni, ada satu rod meluncur atas spray dalam magnetic field, kita hanya ada satu je persamaan yang kita akan pakai, iaitu induced EMF is equal to magnetic field panjang rod tu darab dengan velocity rod tu sin sudut theta ni antara velocity of the rod dengan magnetic field. Ya, velocity dengan magnetic field. Okey, itu theta ni. Dan dia dah beritahu dah sudut antara V antara V dan B ialah 90, bermaksud sin 90 sama dengan 1. So soalan suruh cari speed of rod. So tengok persamaan ni induced EMF ada tak? Dah ada. Magnetic field dah ada. Length rod pun dah ada. Sin theta sin 90 1. So tinggallah V je. So boleh cari dia kan. Okay, so kita masukkan elok. Boleh balik formula ni. Macam ni. So kita gantilah apa? 0.3 sama dengan B kita 1.5 ya.
length tadi saya kata tukar tak siap, so jadi 0.4. V tak tahu, sin 90. Masuk nilai semua elok. Ya, saya dapat V equal to 0.5 meter per second. Okay, what is the direction of the moving rod? Explain your answer. Okay, so bila dapat gambar macam ni, okay, so kita nak guna apa ni? Kita nak guna sekarang ni tangan kanan Fleming, ya, Fleming right hand. Ya, Fleming right hand. So macam mana? Ya, kalau kita ada tangan kanan ni, ya, maksudnya ibu jari ni ialah velocity of the rod. Arah, ya, arah rod tu gerak. Ini telunjuk ni ialah kita punya B, magnetic field, dan jari hantu ni ialah kita punya I induce. So ikut I induce upward, B masuk keluar. So I induce up, B keluar. So mana arah velocity? Ya, macam kalau buat saya buat ni, so arah mana? So arah velocity to the right. So to the right pula dah. Masih. To the left. Saya sebut. Tasul, ya. To the left. Ya. So macam mana tangan kita? Mana kan? B, I. So tangan kita macam ni. So lukislah gambar macam mana? Gambar. Okay, ini gambar ibu jari. Itu B, ini jari telunjuk, jari hantu. Macam tu. Ini kita punya jari hantu, ya, I induce. Ini kita punya out of phase, ya, B, iaitu out of phase. I induce kita ke mana? Upward. So inilah kita punya V, ya, V kita ni ke mana? Ke sana, to the left. Macam itulah. So state two ways to increase the induced current with R fixed. Okay, induced current. So nampak kita dah ada apa tadi? Ohm's law. Ohm's law V. Ya, Ohm's law. Hitam pula, sorry. Ya, Ohm's law, kita ada V sama dengan IR. Untuk case ni, ya, I induce sama dengan V kita, EMF induce bahagi dengan R. Sekarang ni kita nak increasekan induce current. So maksudnya yang ini increase, yang ini maintain. So apa yang kita naikkan sekarang ni? EMF induce. So untuk case ni EMF induce, untuk case rod yang bergerak di atas rail dalam magnetic field, so E induce sama dengan apa? B L V sin theta bahagi dengan R lah. Itu. So ini dah constant. So yang mana yang kita boleh naikkan? So jawapannya sama ada kita naikkan magnetic field, atau kita panjangkan rod, ataupun kita gerakkan rod dengan lebih laju. So itulah, ada 3 jawapan saya bagi. Okay. So untuk chapter untuk question 4 ni saya letak bab magnetism dan electromagnetic induction, dan markah yang diperuntukkan dalam kita anggarkan dalam 14 markah. Okay, now kita pergi kepada question 5. A concave mirror, okay, kita ada concave mirror, has a radius of curvature of 30 cm. So ini adalah radius of curvature 30, so R dia sama dengan positive 30. An object of
height 12 cm. So what is this? Ini ialah HO. Form an enlarged image. Okay, so maksudnya M dia nanti akan lebih besar daripada 1 of 20 cm from the mirror. So ini ialah kita punya V. Okay. So sekarang ni dalam soalan ni 20 cm ni dia tak beritahu behind the mirror ke atau in front of the mirror. So maksudnya V dia ni boleh plus 20 minus 20. Ya? Right. Tapi nanti sebenarnya dia ada satu je yang betul. Ya, kita tengok nanti macam mana. Okay, so soalan suruh kira object distance U. So kita nak start macam mana? Kita nak start macam mana? Okay, kalau saya akan guna persamaan mirror. Apa dia? 2 per R is equal to 1 per U campur 1 per V. Nampak? So kita ada 2 ni kan? Dan R pun dah ada. So R dah ada, V dah ada, kita boleh cari U. Okay. Kenapa kita nak guna dua-dua ni? Kenapa kita nak test? Sebabnya dalam soalan ni dia tak cakap pun image ni real ke virtual. Awak semua kena ingat tau. Dia V ni plus atau minus ni. Kalau plus ni dia membawa maksud real. Kalau minus membawa maksud virtual. Okay, so sekarang ni saya nak pergi test dulu V sama dengan plus 20. Yang ini V sama dengan minus 20. Okey. 2 per 30. Ya, ini adalah plus kat sini ya. Sebab apa plus ni? Sebab ada concave mirror. Okay, is equal to 1 per U campur 1 per V saya ialah plus 20. Okay. Bila saya masukkan dalam ni, saya dapat U sama dengan plus 60 cm. Okey. Ya. Okey. Yang ini pula saya cuba ya. So 2 per negatif pula. Positif 30 tak ubah. Is equal to 1 per U campur 1 per negatif 20. Okey. So, bila saya bawa ni ke sana, so saya dapat U saya sama dengan 6 per 70 cm. Okay, macam ni. Ataupun saya tukar dalam apa tu, titik puluhan 8.57 cm. So, kita ada 2 U sekarang ni. Satu U 60, satu U 8. So, macam mana kita nak tahu? Nombor 1. Nampak dalam soalan dia dah bagi enlarge image. Okay, so maksudnya kita boleh cari, kita dah ada V, kita dah ada U, kita boleh cari M. Okay, cuba cari M kat sini. M sama dengan negatif V per U. Sama dengan, ini sama dengan apa ni? Negatif V 20 per 60. So kita dapat negatif 1 per 3. Nampak? Negatif 1 per 3. Negatif kat sini membawa maksud apa? Inverted. Tapi kita lebih tertarik pada kat sini. Ini 1 per 3 ni adakah dia besar daripada 1? Ya? Tidak ya. 1 per 3 ini ialah diminish. Now kita test belah sini pula. So magnification sama dengan negatif V per U. Sama dengan negatif V kita berapa? V kita ialah negatif 20 per, ni ya, saya ambil pecahan
60/7. Okey. Bila saya gantikan, saya dapat negatif-negatif dia cancel, saya dapat positif 7/3. Nampak? Positif kat sini membawa maksud apa? Upright. Ya, upright. Dan nampak 7/3 ni, adakah dia lebih besar daripada 1? Jawapannya ya. Sebabnya 7/3 ni sama dengan, kalau tukar puluhan, dia akan jadi 2.33 macam tu. So, ini ialah magnified. Magnified. So, kita nak ambil yang mana satu ni? 20 ke negatif 20? Maksudnya kita nak ambil U kita ni 60 ke ataupun 60/7. So, jawapan yang kita akan ambil ialah U sama dengan 60/7 cm ataupun 8.57 cm. So, yang ni kita tak ambil ya. Yang ini yang kita ambil. Okey. Seterusnya, soalan suruh kira pula height of image. So, height of image ni ialah HI. So, kita tahu kan, kita dah dapat pun tadi M tadi kan. M kita tadi apa? Plus 7/3. So, kita ganti elok. So, HI sama dengan M HO. So, M kita berapa? Plus 7/3 itu, dan HO kita dalam soalan dah bagi 12 cm. So, gantikan, dapatlah jawapannya 28 cm. And last kali, soalan suruh state the characteristic of image. So, sebenarnya kita dah dapat daripada yang tadi tu. Nampak kita ambil mana? Kita ambil yang ini kan? V sama dengan negatif 20. Negatif kat sini maksudnya apa? So, virtual. Nombor 2, nampak M. M kita dapat dia plus. Ya, so, plus maksudnya upright. Dan kita dapat 7/3. 7/3 ni maksudnya apa? Magnified. Dan last kali kita dapat 20 ni apa? Negatif 20. Negatif 20 ni maksudnya apa? 20 cm behind the mirror. Okay. Gitulah jawapannya. Okay, now kita pergi pada soalan B. Okay. A lens, okay, ini tentang lens pula, tadi mirror, forms a real image, okay, real image that 2.5 times larger. So, ini apa? M sama dengan 2.5. Plus ke minus? Plus ke minus? Okay. Nampak ya? Sabar. Larger than the object when the object is placed 245 cm from the image. Ni garis kan ni. Apa maksud ni? 245 ni apa? The object is placed 245 cm from the image. Bukannya from the lens. So maksudnya, apa benda 245 ni? 245 ni ialah U plus V. Sama dengan 245 cm. Okey. So, tak jawab lagi ni soalan ni. Ni plus ke minus ni? Plus ke minus? Okey, jawapannya kita tengok dekat sini. Real image. Untuk lens, real image is always inverted.
Kita kena tahu tu. Ya. So, kalau inverted maksudnya M tu plus ke minus? Dan ingat balik tadi, inverted, ya, M ni dia mewakili sifat upright atau inverted. So, kalau inverted tu maksudnya M kita negatif. So, maksudnya dalam soalan ni dia dah bagi ya secara tersirat M tu sama dengan negatif 2.5. Okay. So, kalau kita dah tahu M sama dengan negatif 2.5 dan M sama dengan negatif V per U. Dan M ni sama dengan negatif 2.5 sama dengan negatif V per U. So, kita boleh cari tak hubungan antara V dengan U. Kalau boleh, kita potong negatif tu, kita dapat V sama dengan 2.5 U. Okay, nampak ni? So, ini persamaan nombor 1, ini persamaan nombor 2. Okay, kita masukkan ya 2 ke dalam 1. So, kita dapat apa? Dapat U campur 2.5 U dapat 245. So, U campur 2.5 U, kita dapat 3.5 U sama dengan 245. So, kita boleh dapat U, betul tak? U berapa? U dapat positif 70 cm. Okay, kita dah dapat U, so maksudnya kita boleh cari V. Kan? So, V sama dengan berapa? Yang tadi yang guna nombor 1 boleh kan? So, kita dapat U campur V. U kita berapa? 70 campur V sama dengan 245. So, V sama dengan berapa? V sama dengan 245 minus 70. So, dapat plus 175 cm. Okey. So, dah dapat dah V sama dengan 175. So, kita boleh masuklah dalam persamaan. 1 per F sama dengan 1 per U campur 1 per V. Sama dengan 1 per 70 ya, campur 1 per 175 ya. Ini plus, ini pun plus juga. So, masuk-masuk kita dapat F sama dengan saya dapat plus 50 cm. Itu je apa kita dapat. Dan plus kat sini maksudnya apa? Itu membawa kepada nak jawab soalan nombor 2. Soalan nombor 2 diminta type of lens. So, kalau plus maksudnya apa? Convex lens. Nak jawab converging pun boleh juga ya. Converging lens. Okey. Now kita pergi pula pada soalan yang bawah tu. Yang 3 tu ya. Sketch array diagram. So sekarang ni dia suruh kita sketch array diagram. So first kita ada, inilah lens. Lens ini apa? Convex lens. So jangan tersilap lukis ya. Ini ialah bentuk convex lens. So tengah-tengah ni bubuh kali putus. Ni just teknikal je ya. Lepas tu kita buat principal exit. Wara sikit. Dan buat elok-elok lah sebab tak terbaris kan. So buat elok-elok. So kita ada kat sini, ini F. Anggarkan jarak dia lebih kurang sama ya. Anggarkan lebih kurang sama. So ini ialah 2F. Ini pun 2F. Okay. So sekarang kita nak letak dekat mana? So ingat tak tadi U kita berapa? U kita tadi sama dengan plus 70. F kita dapat tadi berapa? Ingat tak? Plus 50. So maksudnya nak letak U kat mana objek kita tu? So kita akan letak, kalau sini 50. So somewhere here ya. So ini ialah kita punya objek. Letak kat situ. Okay. So ingat ya, apa tujuan kita buat ray diagram? Kita nak cari titik persilangan antara dua ray, iaitu kita ada ray nombor 1, ray nombor 2, ray nombor 3. Apa ray nombor 1?
parallel, langgar, length, nak pergi dekat F. Okay. Ni saya sketch ya. Okay, parallel, langgar. Ni tengah-tengah ni. Lepas tu dia daripada sini, langgar, F. Terus. Faham? Itu. Okay ya. So, buat satu anak panah 7 dan satu anak panah bias kat situ. Okay. Next. Ray 2 terbalik dengan ray 1. Maksudnya langgar F, langgar length seperti parallel. Kita nak pergi ray yang ketiga yang paling mudah ya. So daripada kepala ni nanti langgar ni tengah-tengah ni ya, tengah-tengah length ni terus je itu. Ya. So maafkan saya sebab saya tak ada pembaris, tapi macam mana kat situ langgar ya. Terus itu. Oh ya. Okay. So garis again anak panah 7. Ini anak panah bias. Nampak tak bersilang kat mana? Dia bersilang dekat somewhere here. Dan ini ialah kita punya kepala. So anak panah ni kepala dekat sini ni. Nampak sebab kita mula dengan kepala. So kat sini pun kepala. So dia ke macam tu ke bawah. So ini kita punya eye level eye macam tu. Okay. Macam tu. Dah siap. Okay. Okay, tibalah kita pada soalan nombor 6. Question 6 is about physical optic. So, markah kita anggarkan dalam 14 markah. Okay, kita tengok soalan A. Figure 6 shows two paths of coherent light. So, ini ialah lintasan ya. Two path. Kita ada P and Q produce interference dekat R. Dekat sini. So, kita ada maksudnya PR dengan QR. Soalan suruh tentukan, determine whether it is constructive atau destructive. So, macam mana kita nak tahu dia konstruktif ke destruktif? Okay, sebelum tu dia dah bagi kat sini ya. PR ni berapa? 5.8 wavelength, QR 2.3 wavelength. Okay. Back to the question. Macam mana kita nak tahu dia konstruktif ke destruktif? Kita tengok balik syarat-syarat untuk konstruktif. Constructive interference, the destructive interference. Apa dia syarat constructive interference? Now we are talking about path. So, kita akan ambil syarat yang ini ya, delta L. Delta L sama dengan gandaan wavelength. Kalau delta L kita sama dengan gandaan wavelength, so maksudnya interference apa yang berlaku? Konstruktif. Tapi kalau path different kita, delta L kita ni dalam gandaan M plus half lambda. Apa maksud M plus half lambda ni? Maksudnya kalau kita kira delta L kita ni, kalau kita kira path different, delta L ni path different ya, tiba-tiba dapat jawapan, katalah dapat 0.5 contoh lambda. Ataupun dapat 1.5 lambda ataupun 2.5 lambda. So kalau kita dapat jawapan macam ni, maksudnya apa? Maksudnya destructive interference. Okay, boleh tak? Contoh macam ni kan, kalau kita kira untuk yang kontraktif ni, kita kira-kira dapat, kata dapat 1 lambda ataupun dapat 2 lambda atau dapat 3 lambda. Itu maksud M lambda tu, gandaan macam tu. So kalau dapat path difference kita macam ni, maksudnya apa interference yang berlaku? Constructive interference. Kalau 0.5 ni destruktif. Kita tengok soalan lah. So kita cari delta L. So sebenarnya soalan ni suruh cari macam mana kita nak tahu, kita nak cari delta L sama dengan apa? Delta L sama dengan path PR ni tolak dengan path QR. So gantikan berapa PR kita? 5.8 lambda tolak QR 2.3 lambda. Dapat berapa jawapan? Dapatlah 3.5 lambda. Nampak? 3.5 lambda ni konstruktif ke destruktif? So jawapannya ya betul, jawapannya destructive
interference. Okey, tulis elok disruptive interference. Okey, jangan tulis macam tu pula. Jangan tulis DIDI macam saya ni. Tulislah ya, disruptive interference. Macam tu. Okey. Kita pergi pula pada soalan seterusnya ya. Soalan B. Okay. Two slits are illuminated with a light consisting of two wavelengths. So, kita ada dua wavelength, lambda 1 dengan lambda 2. So, kita ada 600 nanometer. So, inilah kita punya lambda 1 dan a second unknown wavelength. So, lambda 2 ni tak tahu. Okay. Tapi dia bagi the second dark fringe. The second dark fringe. So, M sama berapa? M sama. Ini dark ya. Kalau dark, tolak 1. So, 2 tolak 1 dapat 1. So, M sama dengan 1 dan ini dark. Of a 600 nanometer light is formed at the same position. Ini keyword yang penting ya. Same position dengan the third order bright fringes. Third order bright. So, M sama dengan berapa? Kalau bright, ikut je. M sama dengan 3 of the second light. So, ini ialah konstruktif, disruptif, konstruktif. So, soalan suruh cari apa? Wavelength of the second light. So, soalan suruh cari lambda 2. So, penting untuk kita tulis kat sini ialah ni ya, the same position ni. So, apa dia punya konsep dia sebenarnya? So, konsep dia ialah kita ada dua lambda ya, lambda 1 dengan lambda 2. Sini, saya belah tengah-tengah ni. Sebab apa yang sama? Ya, same position sama dengan saya buat. So, apa kat sini? Second dark fringe. Ingat ya, apa persamaan dark? Persamaan dark apa? Apa persamaan dark? M plus half kan? Lambda dibesar bahagi dikecil. Ya. So itulah persamaan dark. Saya tulis kat sini ya. Konsep dia ialah sini ya. Second dark fringes. So Y2 setempat dengan Y3 macam tu. Tapi kena ingat Y2 yang sebelah kiri ni dark. Y3 yang sebelah kanan ni bright. So kena masuk ke lelet betul-betul ya. So ini apa formula tadi? M plus half lambda 1 D per D. Okay. Yang ini M lambda 2 D per D. Kenapa kita guna D dengan D besar dengan D kecil? Kenapa kita gantikan? Yes. Sebenarnya kita tak payah tahu pun tak apa. Sebab kita menggunakan set yang sama. Ya, set eksperimen yang sama. Kita cuma tukar dia punya wavelength je. So, yang ini tukar jadi berapa tadi? 1 dan yang ini jadi berapa? 3. So, lambda 1 ni kita dah tahu kan. So, berapa ni? Nampak ada. Kita potong-potong lah. So, D ni boleh potong. Ni pun boleh potong. Yang ini dah tahu tadi 600 nanometer ya. 600 nano kali 10 9. So, saya boleh tulis elok-elok kat sini. So, lambda 2 sama dengan 3 ni bawa ke seberang. So, jadi bahagi 3. So, saya dapat ini adalah 1.5 kali dengan 600 kali 10 kuasa negatif 3. Dan 3 ni bawa ke bawah. Macam tu. So, dapatlah lambda 2 ni. Saya dapat jawapannya. Ya. Masuk elok-elok. Lambda 2 saya dapat 300 kali 10 kuasa negatif 9 meter. Okay. Next, yang B ni dia minta apa? Ratio of separation between two consecutive dark fringes. Apa benda yang paling panjang ni? Separation between two consecutive dark fringes ni ialah sebenarnya delta Y. Between first and second. So, ini adalah delta Y first, ini delta Y second.
So, siapa dulu? First dulu kan? So, sebenarnya soalan minta delta Y1 bahagi delta Y2. Apa formula delta Y? Delta Y sama dengan lambda dibesar bahagi dikecil. So, kalau kalau delta Y1, apa sebenarnya? Kalau delta Y1 ialah lambda 1 dibahagi dikecil per lambda 2 dibesar bahagi dikecil. Kan tadi saya kata set eksperimen sama. So, D ni boleh potong, D kecil boleh potong. So, tinggal apa? Lambda 1 bahagi lambda 2 pun kita dah dapat jadikan. Dalam soalan dah ada lambda 1, 600 kali 10 negatif 9. Lambda 2 dah kira tadi kan. Lambda 2 berapa? Lambda 2 kita dapat 300 kali 10 kuasa negatif 9. So, kita dapat berapa? Dapatlah jawapannya 2. Ya, 2 nisbah 1. Okey. Now kita pergi pula kepada soalan seterusnya, soalan C. In Young's double slit experiment, distance between the screen and the slit is 0.8. So, benda ni 0.8 ni. 0.8 ni ialah kita punya D besar. Okay. And the slit separation is 0.05 mm. So, what is this? Ini ialah D kecil. It is discovered that the distance between 7th order bright fringe above and 7th order bright fringe below is 14. Apa maksud statement tu? So, kita lukis ya. Kita lukis kat sini. Ya, saya ingatlah pula. Tak apalah ya. Difahami ya. So, yang tengah-tengah ni central maximum. So, yang atas ni ialah 7th bright ya. Dan yang bawah ni ialah 7th bright juga ya. Sorry ya, tiba-tiba gangguan, sorry. 7th bright juga. Dan kita dah tahu yang jarak ini ialah 14 cm. Okay. So maksudnya daripada central maximum ni, so ini ialah kita punya Y7. Dan berapa ialah Y7? Kalau yang ini 14, so separuh daripada yang ini ialah berapa? 7 cm. So, kita dapat apa sebenarnya daripada gambar ni? Kita dapatlah Y7 sama dengan 7 cm. Itu sebenarnya daripada statement yang ni. So, Y7, ni kan bright. So, M lambda D besar bahagi D kecil. So, M ni ganti dengan 7. So, ini sama dengan apa? So, saya gantikanlah 7 lambda D besar 0.8 ya, bahagi dengan D kecil 0.05 sama dengan 7 cm. 7 kali 10 negatif 2. Ya, ganti semua elok, kita dapat lambda. Jadikan lambda ni title ya. So, lambda ni 0.05 ni kali 10 kuasa negatif 3 ya. Pasal dia nampak ya mili di situ ya. So, lambda ni kita dapat, saya dapat 6.25 kali 10 kuasa negatif 7 meter. Okay. Last kali, number of bright fringes that can be formed in either side. Maksudnya atas atau bawah. Okay. Kalau nak jawab soalan macam ni, number of bright fringes. So, bright fringes ni ialah constructive interference. So, kita flashback balik. Apa dia syarat untuk constructive interference? Syarat untuk constructive interference ialah delta L sama dengan gandaan lambda. So, kalaulah kita tengok ya Young's double slit punya eksperimen, ya, saya lagi kat atas ni ya. Kita ada macam tu, macam ni. Ini ada dua slit. Ini ialah kita punya screen. Ya. Contoh atas ni macam tu,
Macam ni ya. Oh, dia kena di situ. Okey. So, inilah segitiga ya. Inilah segitiga. Itu. Dan di mana path difference kita? Di sini ya. Di sini kita punya delta L. Dan sudut kita di atas. Kalau saya besarkan, dia jadi macam ni ya. Sudut theta, ini path difference, dan ini ialah benda ni. Yang ini apa? Ini ialah jarak antara slit. D kecil. So, kalau kita ada ini, apa persamaan yang kita dapat dari sini? Kita ada opposite, kita ada hypotenuse. Ini sudut 90. Ya, so kita ada sin theta ya. Sin theta is equal to apa? Delta L bahagi dengan D. So, kita jadikan delta L ni title. Delta L sama dengan D sin theta. Okay. Nampak tak? Delta L sama dengan D sin theta. So, saya nak bawa ini ke bawah ni. Delta L ni sama dengan D sin theta ni sama dengan M lambda. Okay. So, sebenarnya soalan suruh cari apa sebenarnya ni? Number of bright fringes ni maksudnya soalan suruh cari M. Sebab tu saya terbitkan persamaan ni daripada gambar ini ya. So, daripada sini ya, sekarang ni kita nak cari number yang boleh terbentuk, number yang maksimum, yang paling banyak boleh terbentuk. So, daripada persamaan ni ya, nampak ni kita ada sin theta. Maksudnya kalaulah sin theta ni jadi maksimum, apa akan jadi dekat M ni? M ni pun akan jadi maksimum. So, yang kita nak cari ni ialah M maksimum ya. Bilangan order yang paling tinggi. So, apa nilai sin theta maksimum? Sin theta yang paling maksimum nilainya 1. Ya. So, maksudnya apa? Kita kena gantikanlah dalam persamaan yang bawah ni. Kita akan gantikan ni. Sin theta ni sama dengan 1. Sebab apa? Sebab apa nak ganti dengan 1? Sebabnya sin theta yang paling maksimum nilainya 1. Dan ia akan menghasilkan order yang paling maksimum. So, kita gantikanlah. So, kita ada D. Dalam soalan dah ada D kecil kan? Tak apa. Saya nak jadikan M tu title. So, persamaan ini. Ya, kalau kita jadikan dia M tu title. So, kita ada D1 sama dengan M maksimum lambda. So, M maksimum sama dengan, bawa ke sana, kita ada D per lambda. Dan kita dapat D kita berapa? D kita tadi, dalam soalan dah bagi 0.05 kali 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan lambda yang kita dapat tadi ya, 6.25 kali 10 kuasa negatif 7. So, gantikan elok, kira kita dapat M maksimum jawapannya 80. So, maksudnya ada 80 bright fringe ya dekat atas ni ya. Maksimumnya ni dekat sini ni sampai atas ni dia ada 80. Ataupun bawah ni dia ada 80 ya bright fringes. So, yang ni diminta ideal set kan. So, jawapannya 80 lah. 80 bright fringes. Okay, itulah dia. Dan and last but not least, okay, all the best for your PSPM.